Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita meluangkan masa kita untuk kita mengikuti kuliah kita secara online. Malam ni insya-Allah kuliah akidah berpandukan kitab terjemahan Kifayatul Awam. Dan kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muka surat 41. Jadi yang tak ada kitab tu saya dah snap hantar kepada Haji Nazli. Mudah-mudahan beliau share lah dalam grup. Tajuk kita malam ini pengertian wujud menurut Imam Al-Asy'ari rahimahullah. Qala Al-Asy'ari wa man tabi'ahu al-wujudu 'ainul mawjud fa 'ala hadha wujudullahi 'ainu zatihi ghairu za'idin 'alaihi fil kharij wa wujudul hadith 'ainu zatihi. Dan berkata Imam Asy'ari dan para pengikutnya, wujud adalah maujud itu sendiri. Maka berdasarkan pendapat ini, wujud Allah adalah zatnya sendiri, tidak lebih atasnya di luar, dan wujud yang baru itu adalah zatnya sendiri. Wa ala hadza la yazharu adul wujudi sifatan li'anna al-wujuda 'ainuz zat was sifatu ghairu zat. Berdasarkan ini tidaklah jelas menganggap wujud itu sebagai sifat kerana wujud itu adalah zat itu sendiri, sedangkan sifat adalah selain zat. Bikhilafihi 'ala al-qawli al-awwal fa inna ja'alahu sifatan zahirun. Lainlah halnya atas pendapat yang pertama, maka sesungguhnya menjadikan wujud itu sebagai sifat adalah jelas. Wa makna wujubil wujud lahu ta'ala 'ala al-awwal anna sifatan nafsiyata allati hiya halun thabitatun lahu ta'ala. Wa maknahu 'ala al-thani annahu zatahu ta'ala mawjudatun muhaqqaqatun fil kharij. Bihaitsu law kushifa 'anna al-hijabu la ra'aynaha. Dan makna wajibnya wujud bagi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pendapat yang pertama adalah bahawa sifat nafsiyah yang dia itu berupa hal adalah tetap bagi Allah Taala. Dan maknanya berdasarkan pendapat yang kedua adalah bahawa zat Allah Taala itu maujud serta tahqiq dapat dipastikan dengan dalil. Di luar sekiranya kalau disingkapkan hijab untuk kita, nescaya kita dapat melihatnya. Fazatullahi ta'ala muhaqqaqatun illa annal wujuda ghairuha 'ala al-awwal wa hiya huwa 'ala al-thani. Maka zat Allah Ta'ala itu adalah tahqiq berdasarkan dari dua pendapat tersebut. Akan tetapi wujud adalah selain zat menurut pendapat yang pertama, dan zat itu adalah wujud menurut pendapat yang kedua. Okey. Di sini perbahasan tentang apakah itu wujud.
Jadi ini pembahasan tambahan, tidak wajib. Ini sekadar pembahasan pemahaman sahaja. So kalau tak faham pun tak apa. Ini sekadar tambahan sahaja. Tapi kalau faham, alhamdulillah lah, bagus. Yang wajibnya kita wajib beriktikad Allah Ta'ala itu wujud. Maksudnya bila kita kata Allah Ta'ala wujud tu, Allah Ta'ala tu ada lah. Bukan bermakna Allah itu wujud. Maknanya Allah itu adalah sesuatu zat yang dia ni wujud, dia ni ada. Dia bukan tak ada. Itu wajib kita i'tiqad dengan dalilnya nanti, pembahasan dalil kemudian. Cuma di sini oleh kerana kita sudah naik ke satu level yang pertengahan lah, saya boleh kata. Jadi di sini ditambah lagi dengan pembahasan-pembahasan yang berkaitan lah dengan masalah akidah, tetapi dia bukan akidah itu sendirilah. Di sini nak dibahaskan apa makna wujud itu. Wujud tu, apa dia wujud itu? Apa makna wujud dan apakah itu wujud? Itu dia yang nak dibahas. Sebelum tu kita kena faham lah. Sebelum ni pun dah dibahas bahawa segala sesuatu itu. Sekejap RM1. Kenapa kau suka menangis dekat kau beliau? Minta maaf. Delivery sampai. Delivery makanan kebetulan. Jadi di sini dibahaskan makna wujud itu, iaitu apakah itu wujud. Jadi sebelum tu kita kena ketahui bahawa di dalam ataupun segala sesuatu itu yang biasanya yang kita tahu ada dua. Satu dipanggil zat, satu dipanggil sifat. Sama ada zat itu zat yang qadim seperti zat Allah Ta'ala, atau zat yang baharulah, iaitu makhluk-makhluk. Kemudian satu lagi sifat. Sifat itu ada juga sifat yang qadim seperti sifat-sifat Allah Ta'ala, dan juga sifat-sifat makhluk, sifat-sifat jisim yang dipanggil arad. Dalam akidah kita akan khususkan zat kepada Allah dan sifat kepada Allah. Kepada selain Allah, iaitu makhluk, maka kita zat kita panggil jisim, sifat kita panggil arad. Itu yang paling jelas. Cuma di sini ada sesetengah ulama mengatakan
bahawa ada lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan sifat yang perlu diketahui lah. Iaitu sifat itu apakah makna sifat, kemudian apakah jenis-jenis bagi sifat itu. Maknanya kalau zat pun ada pembahasan jugalah. Zat itu selain daripada zat Allah Ta'ala lah. Zat Allah Ta'ala kita tak tahu dia macam mana. Zat Allah Ta'ala tu kita tak tahu dia macam mana. Tetapi kalau zat makhluk ni, ada yang berupa pepejal, ada yang berupa cecair, ada yang berupa gas. Itu zat makhluk lah. Kemudian dia ada sifat-sifat dia. Sifat-sifat tu pula ada sifat-sifat yang berada pada zat itu yang kita nampak sifatnya. Kita paling mudah kita ambil manusia lah. Kita ambil manusia. So manusia tu ada beberapa sifat dia yang kita boleh nampak. Kita boleh nampak sifat manusia itu. Dan ada sifat yang kita tak nampak. Maka kalau bagi manusia tu dipanggil arat lah. Dipanggil arat. So jadi ada beberapa jenis sifat dan beberapa jenis arat. Okay, sini kita fokus dulu pembahasan tentang sifat Allah kan. Sifat yang pertama iaitu sifat wujud. Jadi jelaslah kita bila kita kata sifat yang pertama yang wajib kita i'tiqadkan ialah sifat wujud. Okay. So di situ kan jelas wujud itu adalah sifat. Wujud itu adalah sifat. Cuma benar ke wujud itu sifat? Adakah benar wujud itu adalah suatu sifat? Maka dia kembali kepada definisi sifat itu sendiri. Apakah definisi sifat ini? Maka para ulama mengatakan bahawa sifat ini ada dua kategori. Dari suatu sudut ada dua kategori. Satu yang dikatakan sebagai sifat yang umum. Sifat yang umum. Sifat dengan makna umum. Yang kedua, sifat dengan makna khusus. Sifat dengan makna khusus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sifat dengan makna khusus. Sifat yang bermakna umum itu apa dia? Iaitu apa-apa yang selain zat. Ma laisa bizat lah. Apa saja yang bukan zat kita panggil sifat. Apa saja yang bukan zat kita panggil sifat. Itu sifat dengan makna umum. Yang kedua, sifat dengan makna khusus. Sifat dengan makna khusus. Sifat dengan makna khusus ialah al-makna al-wujudi al-qa'im bizat. Suatu makna yang wujud yang berada pada zat. Suatu makna yang wujud yang ada pada zat. Contoh paling mudah warna lah. Contoh paling mudah warna. Warna kopiah saya putih. Itu sifat dia putih. Itu contoh sifat yang wujud lah. Cuma saya kata tadi kan, untuk makhluk, untuk manusia kita panggil arat. Maka arat yang wujud lah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, sifat Allah Ta'ala ni pun sama juga. Ada sifat yang dia dengan makna umum, ada sifat dengan makna khusus. Sifat dengan makna umum, sifat dengan makna khusus. Okey. Kemudian kita dah berkali-kali kita dah khatam kitab akidah sifat 20 ni. Kita dah biasa dengar lah pembahagian sifat. Dalam perbahasan sifat Allah Ta'ala ni dibahagikan kepada 4. Iaitu yang pertama dipanggil sifat nafsiyah, iaitu wujud. Satu saja iaitu wujud. Yang kedua sifat salbiyah, iaitu qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsih dan wahdaniyah. Ada 5 kategori sifat salbiyah. Kemudian yang ketiga sifat ma'ani, iaitu ada 7. Qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam. Sifat ma'nawiyah. Dan yang keempat sifat ma'ani tadi. Yang keempat sifat ma'nawiyah, iaitu ada 7 juga. Iaitu dia melazimi sifat ma'ani, iaitu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman.
So itu 4 jenis sifat. Okay. Maka 4 jenis sifat ini hanya satu sifat sahaja yang kita kata dia bermakna khusus. Tadi kan mula-mula saya bahagikan sifat secara umum, sifat secara khusus. Jadi sifat secara khusus itu hanya sifat ma'ani sahaja. Sifat secara khusus itu iaitu satu makna yang wujud, yang berada pada zat Allah Ta'ala, iaitu sifat ma'ani sahaja, kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama' basar, kalam. Adapun yang selainnya, sifat nafsiyah iaitu wujud, sifat salbiyah, hidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wadaniyah. Begitu juga sifat ma'nawiyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, sampailah kaunuhu mutakaliman. Itu kategori sifat umum. Sifat umum. Dia dianggap sifat sebagai sifat kerana dia bukan zat lah. Tapi dia bukanlah makna yang wujud yang berada pada zat. Okay. Itu nampak kat situ. Okay. Sekarang ni dia bahaslah. Inilah yang dibahaskan. Okay. Sekarang sifat yang pertama yang kita sedang belajar itu sifat wujud dalam kategori sifat nafsiyah. So adakah sifat wujud itu dia adalah suatu sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala ataupun tidak? So pendapat pertama mengatakan bahawa wujud itu adalah suatu keadaan bagi zat, hal bagi zat atau keadaan bagi zat, maka dia boleh dikategorikan sebagai sifat. Sebab apa? Hal ini berada pada zat. Dan kita dah bahas dah satu lagi sudut. Panjang juga, dia nak kena tahu banyak benda, banyak basic nak kena tahu. Saya keluar sikit, saya ulang balik benda yang ada kaitan ni. Dalam martabat wujud, dia ada 3 atau 4. 3 atau 4. Yang pertama dia panggil mawjud, yang kedua dia panggil hal, yang ketiga dia panggil amrun i'tibari, yang keempat dia panggil ma'dum. Mawjud tu apa? Mawjud benda yang mawjud, benda yang ada, benda yang boleh kita capai dengan panca indera, boleh kita tengok, boleh kita pegang. Itu mawjud. Kemudian lawan dia yang nombor 4 tu. Nombor 4 tu lawan dia iaitu ma'dum. Tak ada. Tak nampak, tak boleh sentuh, tak ada. Ma'dum. Ma'dum tu benda yang tiada. Tapi di tengah-tengah tadi, nombor 2 dengan nombor 3 tu dia panggil, yang kedua dia panggil hal, dan yang ketiga dia panggil amrun i'tibari. Hal ni apa? Hal ni keadaan. Hal ni keadaan. Amrun i'tibari ni apa? Amrun i'tibari ni statement je. Statement. Matter of statement saja. Jadi sebab tu saya kata ada yang bahagikan kepada 3, ada yang bahagikan kepada 4. Maksudnya yang bahagikan kepada 3 tu dia kata hal tu tak sahih. Tak wujud. Hal itu tidak wujud. Hal itu tidak wujud. Hal itu lebih kurang sama je macam amrun i'tibari. Hal itu sama dengan amrun i'tibari, hanya matter of statement saja. Bagi yang mengatakan hal wujud itu, dia kata hal itu wujud pada zat tapi tak sampai tahap maujud. Ada pada zat tapi tak sampai tahap maujud, dan tak sampai juga tahap ma'dum. Antara maujud dan ma'dum, tapi dia ada kat zat. Jadi pendapat itu ditolaklah oleh majoriti ulama Asy'ariyah. Jadi sebab tu sini dia bila kita membahaskan tentang sifat wujud. Jadi ada pendapat kata sifat wujud itu hal, ada yang kata tak, sifat wujud itu amrun i'tibari. Dan di sini Imam Asy'ari sendiri, tajuk kita malam ni pengertian wujud menurut Imam Asy'ari kan. Jadi Imam Asy'ari pula pendapat dia agak pelik sikit. Dia kata wujud itu adalah zat itu sendiri. Dia kata wujud itu adalah zat itu sendiri. Jadi bermakna dah jadi macam-macam lah. Maka wujud itu ada yang mengatakan wujud itu kategori sifat yang wujud dengan makna khas. Ada yang kata wujud itu dengan sifat dengan makna am, iaitu hal. Ada yang kata tak, wujud itu amrun i'tibari. Ada yang kata tak, wujud itu zat itu sendiri. Itu pendapat Imam Abul Hasan Asy'ari sendiri. Tapi setakat ni yang mengatakan wujud itu sifat ma'ani, iaitu sifat yang wujud, tak ada lagi lah setakat ni rasanya. Cuma yang ada 3 ni. Satu kata wujud itu hal yang berada pada zat. Yang kedua kata wujud itu amrun i'tibari.
Yang ketiga kata wujud itu zat itu sendiri, iaitu pendapat Imam Abul Hasan Asy'ari sendiri. So, mana yang betul? Mana yang betul? Oleh kerana Imam Abul Hasan Asy'ari ni, Imam Abul Hasan Asy'ari ni pengasas mazhab Asy'ari kan. Dia pengasas mazhab Asy'ariyah. Jadi kalau dia ni pengasas mazhab Asy'ariyah, maka pendapat dia disebutlah. Pendapat dia disebut. Walaupun sebenarnya pendapat dia itu susah kita nak terima lah sebenarnya. Sebab apa? Kalau dia kata wujud itu zat itu sendiri, jadi bermakna selain daripada kita kata zat, kita boleh kata wujud lah. Kalau zat itu adalah wujud itu adalah zat itu sendiri, bermakna zat itu boleh kita kata dengan diganti perkataan zat itu dengan perkataan wujud. Setakat ni tak adalah kan. Jadi kita kata zat dengan sifat. Kita tak kata wujud dengan sifat. Sebab sifat wujud juga. Ada sifat yang wujud kan. Ada zat yang wujud, sifat yang wujud. Apa itu kalau wujud itu adalah zat itu sendiri? Apa itu kalau sifat yang wujud, macam mana pula? Takkan wujud itu adalah sifat itu sendiri? Betul. So kita kata saya wujud, Zaid wujud, matahari wujud, bumi wujud, Allah wujud, malaikat wujud, syaitan wujud. Betul? So kalau wujud itu zat itu sendiri, wujud itu banyak benda. So lama kata tak, bukan itu maksud Imam Asy'ari. Bukan itu maksud Imam Asy'ari. Maksud Imam Asy'ari itu wujud itu adalah zat itu sendiri, maknanya dia bukan suatu tambahan pada zat itu. Bukan satu tambahan pada zat itu. Apa maksud bukan suatu tambahan pada zat itu? Contohnya kalau macam sifat ma'ani sifat ma'ani, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama basar, kita kata dia adalah tambahan bagi zat. Tambahan bagi zat. Contohnya lah kalau kopiah putih itu satu tambahan bagi zat kopiah itu, betul? Kopiah saya putih. So putih itu satu tambahan bagi kopiah ni. Kopiah itu satu tambahan bagi zat kopiah itu. Putih itu adalah tambahan bagi zat kopiah. Itu dipanggil suatu yang berada pada zat itu sebagai satu tambahan. Tapi kalau kita kata kopiah ni wujud, kopiah ni wujud, kat apa tu wujud? Nampak ke? Kat mana wujud tu? Dekat kopiah ni mana wujud dia? Wujud ke? Jadi maka maksud Imam Asy'ari bila kita kata kopiah tu, maknanya dia wujud lah. Saya pakai kopiah, maka kopiah tu wujud lah. Tapi dia bukan satu benda tambahan pada kopiah itu. Wujud bukan satu tambahan bagi kopiah itu. Wujud bagi kopiah itu sebab kopiah tu ada, dia wujud lah. Itu maksud Imam Asy'ari, kata ulama. Jadi akhirnya ulama kata maksud Imam Asy'ari itu wujud itu adalah zat itu sendiri, ialah wujud itu amrun i'tibari. Amrun i'tibari, the matter of statement saja. Bila seseorang itu ada, kita kata dia wujud lah. Bukan wujud tu kita boleh nampak, wujud tu kita boleh tunjuk. Ni wujud tu kat mana? Kat sini ke? Kat sini ke? Kat sini ke? Kat sini ke? Kat mana? Wujud tu kat mana? Semua tu wujud lah. Kopiah wujud, semua wujud. Manusia tu wujud, mana dia ada, kita kata dia wujud. Kan? Bukan wujud tu letak kat mana? Wujud tu letak kat kepala. Wujud tu letak kat pipi. Wujud tu letak kan? Tak ada. Wujud. Kan? So, ada ulama mengatakan bahawa sebenarnya maksud Imam Asy'ari yang wujud itu adalah zat itu sendiri, sebenarnya dia nak kata wujud itu adalah amrun i'tibari, iaitu the matter of statement sajalah, Allah wujud. Cuma masalahnya sekarang ni, kalaulah kita kata wujud itu amrun i'tibari, maka amrun i'tibari itu tidaklah boleh dikatakan sebagai sifat. Maka ulama kata ya betul, cuma dia boleh dikatakan sifat sebagai sifat dengan makna umum. Yang tak boleh dikatakan sifat tu sifat dengan makna khusus.
Seperti sifat ma'ani itu, qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar. Itu memang betul-betul sifat yang wujud, yang khusus, yang ada pada zat. Selain daripada itu, semuanya dipanggil sifat dengan makna am lah. Jadi menganggap wujud itu sebagai sifat itu hanyalah sebagai sifat yang umum sahaja, bukan dengan makna sifat yang khusus, iaitu yang sesuatu yang betul-betul ada pada zat. Itulah sebenarnya perbahasan. Nak bahas wujud tu apa dia, itu je. Wujud tu apa dia. Jadi oleh kerana ada khilaf, dan khilafnya pun ulama-ulama besar-besar pengasas mazhab sendiri kata wujud itu adalah zat itu sendiri. So ulama, apa maksud dia tu? Wujud itu adalah zat itu sendiri. Jadi ada ulama kata lah, maksudnya wujud itu adalah bukan satu tambahan pada zat. Dia hanya matter of statement saja. Itulah maksud dia. Ada yang kata begitulah. Akhirnya disamakanlah pendapat Imam Asy'ari yang mengatakan wujud itu adalah zat itu sendiri, maksudnya amrun i'tibari, matter of statement saja. Cuma satu lagi pendapat itulah, dia kata wujud itu adalah hal ataupun keadaan bagi zat. Wujud itu adalah hal ataupun keadaan bagi zat. Selagi zat itu ada, dia kata wujud itu hal. So kalau kita terima wujud itu adalah hal, maka wujud itu adalah sesuatu tambahan bagi zat. Suatu tambahan bagi zat maknanya bertentangan dengan pendapat Imam Asy'ari yang mengatakan wujud itu bukan tambahan bagi zat. Wallahu a'lam. Itu saja pembahasannya lah. So yang paling muktamadnya ataupun kita kata yang paling paling menghampiri kepada kebenaran itu, wujud itu sekadar suatu statement saja untuk kita mengatakan benda tu ada. Benda tu ada, kita kata dia wujud. Makna wujud tu pun kan ada. Makna wujud tu adalah ada. Cuba bila kita tanya ada tu apa dia? Sekarang susah nak bagi tahu ada tu apa dia. Bila ada. Itu je yang paling boleh kita kata. Ada tu lawan ni tiada. Itu yang paling kita boleh kata. Bila orang tanya ada tu apa dia? Faham tak? Bila orang tanya sekarang ni yang kita bahas makna wujud ini, seolah-olah kita tanya ada tu apa dia? Kalau kita kata roti canai tu apa dia? Kita senang je kita jawab roti canai. Kita boleh tunjuk ni roti canai. Alah yang buat pada tepung tu, lepas tu dia tebar-tebar, lepas tu dia lipat-lipat, digoreng. Kita boleh bagi tahu. Tapi sebenarnya ada tu apa dia? Ada. Ada tu apa dia? Macam mana nak jawab? Betul? Bila orang tanya ada tu apa dia? Ada tu apa dia? Ada. Kan? Kita tak dapat nak bahas secara terperinci ada tu apa. So di sini wujud tu ada lah. Wujud tu bahasa Arab, bahasa Melayu ada. Inilah dia sebenarnya mereka bahaskan wujud tu apa. Wujud tu apa dia. Sebab apa perlu dibahas begini? Sebab apa macam macam mengada-ngada je bahas benda tak perlu bahas, nak bahas. Tidak. Ada orang mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu dia wujud. Sekali kita dengar tak ada masalah lah kan, Allah tu wujud. Tapi maksud dia bukan Allah tu wujud, maksudnya Allah tu ada. Semua kewujudan ini Allah. Tu dia. Yang dia maksudkan itu bila kita Allah tu adalah wujud. Sekali kita dengar, kita macam tak ada masalah lah kan. Allah memang wujud, Allah ada. Tapi maksud dia bukanlah Allah tu wujud, maksudnya Allah ada zat yang wujud. Tidak. Semua kewujudannya itulah Allah. Manusia wujud, langit wujud, bumi wujud, bintang wujud, matahari wujud. Itulah Allah. Itulah Allah. Wujud itulah Allah. Ini bahaya ni sebenarnya. Kalau manusia wujud, rujuk kepada jisim, Ustaz. Jisim itu zat lah. Jisim itu zat. Boleh juga semua benda lah. Benda yang qadim ke, sama ada dia qadim, zat Allah, ataupun zat yang baru kita panggil jisim. Dia wujud, dua-dua wujud. Wujud kita anggap sebagai sifat dengan makna umum. Sifat dengan makna amrun i'tibari. Sebenarnya amrun i'tibari tidak boleh dianggap sifat, sebab dia tak ada pada zat. Tapi kita kata itu sifat dengan makna khusus.
Sifat dengan makna umum boleh kita panggil dia sifat. Jadi manusia wujud, Allah pun wujud. Bezanya wujud Allah itu qadim dan baqa, wujud manusia itu hudus dan fana, baru. Itu beza dia. Jadi itu pembahasan lah. Kalau siapa faham, tak faham tak apa. Ini bila orang tanya apa makna ada, susah kita nak terangkan secara ilmiah lah, maknanya secara formality kita nak terangkan apa makna wujud, apa makna ada. Makna ada payah kan makna ada. Ini yang dibahaskan tadi, itulah dia makna wujud itu sendiri. Okey, kita masuk kepada bab yang seterusnya, iaitu dalil atas wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kak Asma kita ada soalan tu. Dia dapat di mana-mana tu, saya tahu rasanya dapat di mana-mana soalan tu. Tak apa, kita jawab nanti. Kita jawab. Kadang-kadang orang dia ada, saya tahu kebanyakannya tu yang soalan tu datang daripada sufi-sufi yang konon-kononnya sufi lah. Kenapa kita berdalilkan kewujudan Allah ni dengan kewujudannya alam? Lepas tu dia tanya, lepas tu kalau alam ni tak wujud, tak adalah Allah Ta'ala. Itu soalan bodoh nama dia. Minta maaf lah cakap. Dia kononnya nak memperbodohkan kita, tapi ternyata dia mendedahkan kebodohan diri dia sendiri. Bukan saya kata Kak Asma. Soalan tu orang dah tanya lama dah. Yang selalu yang tanya benda ni, itulah geng-geng sufi lah, konon-konon sufi lah. Sebab sufi yang asli dia tak akan petikai dengan benda ni. Quran, Al-Quran 600 ayat mengatakan bahawa kewujudan alam ini adalah tanda-tanda kewujudan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatul liulil albab. Allah sini dia bagi tahu 600 lebih ayat kauniyah. Allah bagi tahu tanda-tanda kewujudan Allah Ta'ala, bahkan tanda segala sifat Allah tu adalah alam ini. Lepas tu dia ulaya buruk konon-kononnya. Dia kata kalaulah alam ni tak wujud, maknanya Allah tak wujud lah. So dia nak lawan Quran lah. Dia nak lawan Quran. Konon sufi konon. Ni orang-orang jahil sekarang ni, dia rasa dia hebat lah. Dia nak trap kita kan. Habis tu kalau alam ni tak wujud, maka tak dapatlah dibuktikan kewujudan Allah Ta'ala. Kita jawab, jahil, dengar sini. Siapa yang perlu kepada bukti kewujudan Allah Ta'ala itu? Adakah Allah Ta'ala sendiri perlu kepada bukti kewujudan dia? Allah Ta'ala perlu ke bukti kepada kewujudan dia sendiri? Allah Ta'ala tak perlu. Allah dia wujud, dia perlu bukti apa? Siapa yang perlu kepada bukti kewujudan Allah? Manusia perlu bukti kepada kewujudan Allah. Dia perlu bukti apa? Bukti kewujudan Allah. Jadi Allah ciptakan alam semesta ni, bahkan dia sendiri itu bukti kewujudan Allah. Kalau alam ni tak wujud, macam mana Allah tak wujud lah? Tak perlulah. Kalau alam ni tak wujud, tak siapa pun perlu bukti Allah Ta'ala tu wujud ke tidak. Sebab yang perlu kepada bukti tu manusia yang diwujudkan oleh Allah tu sendiri. Kalau alam ni tak semesta tak wujud, manusia pun tak wujud, tak perlulah bukti. Tak perlu bukti pun lah. Siapa yang perlu bukti? Lah manusia pun tak wujud. Faham? Tak, kalau Allah ciptakan manusia saja tanpa ciptakan alam semesta ni, habis manusia nak duduk mana? Allah ciptakan alam ini untuk manusia duduk di situ, dan manusia ini dan diri dia sendiri adalah bukti kewujudan Allah. Allah berkata dalam Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan perlihatkan di ufuk-ufuk bumi ini, di ufuk-ufuk alam semesta ini, wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka sendiri, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga menjadi bukti yang jelas akan kewujudan Allah Ta'ala yang hak. Soalan sufi-sufi ni konon-konon nak trap. Dia orang konon kata kita ni berdalilkan kewujudan Allah dengan alam, dengan makhluk ni. Itu level rendah, dia kata. Level yang budak tadika, dia kata. Kami kenal Allah dengan Allah. Kami kenal Allah dengan Allah.
Maknanya makrifat tu Allah Ta'ala bagi. Tu orang lupa diri. Itu namanya orang lupa diri. Orang lupa diri. Kalau lah tak ada Rasul datang bagi tahu Allah tu siapa, siapa pun tak kenal Allah. Ingat tiba-tiba dia datang, dia jadi kononnya jadi sufi, dia belajar kitab, kami sufi ini mengenal Allah dengan Allah. Si makrifat tu adalah faid, anugerah yang Allah limpahkan dalam hati para walinya. Sebelum kau jadi wali, kau jadi apa? Lahir-lahir jadi wali. Itu orang lupa daratan lah tu. Orang lupa daratan. Tak kenal diri dia siapa. Tak baca Quran kot. Mungkin tak baca Quran lah, zikir je kan. Quran 600 ayat Allah Ta'ala suruh tengok ayat, tengok ayat. Nabi Ibrahim pun berdalilkan dengan kewujudan. Nabi Ibrahim pun berdalilkan dengan kewujudan bintang, bulan, matahari. Itu menunjukkan ada Tuhan yang mewujudkan. Dan benda tu tak mungkin Tuhan. Ada Tuhan yang mengendalikan alam semesta ni. Etis memang jahil lah. Etis lagi lah jahil. Tu geng lah tu. Kalau dah ada dia berfikiran macam tu, macam geng lah tu. Zaman sekarang ni tu sudah tak payahlah nak mengaku sufi. Tak perlu nak. Imam Ghazali, Imam Haramain, ulama-ulama besar ni tak ada pun menafi mereka sufi-sufi besar. Semua ulama Asy'ariyah semua sufi, semua tasawuf. Tak pernah pun bertikaikan kami tak kenal Allah dengan makhluk, kami kenal Allah dengan Allah. Kami habis tu ada keperlukan dah kita perlu kepada makhluk ni untuk mengenal Allah Taala. Perlu kepada alam ni, kewujudan alam ni untuk mengenal Allah Taala. Habis tu kalau tak ada alam ni macam nak kenal Allah? Itu sufi-sufi yang apa istilah dia? Acah-acah sufi lah orang kata. Sufi jahil lah senang cerita. Tak ada siapa pun yang mempertikaikan akidah, tasawuf, fiqh. Semuanya berjalan di atas track masing-masing. Ini orang yang suka pertikai, tengok dia konon sufi, dia tolak mazhab-mazhab akidah, tolak mazhab-mazhab fiqh. Itu semua kulit je, kami isi. Itu semua jahil murakab semua tu. Tak perlu nak. Zaman sekarang dah banyak dah orang macam tu. Yang paling yang sedihnya yang bercakap tu ustaz juga tu. Ustaz yang konon sufi lah, konon memperjuangkan tasawuf. Banyak saya nak terangkan, tapi tak naklah mendedahkan apa keburukan orang kan, tak elok lah. Cuma jangan dilayan semua ni. Semua kita ambil. Semua benar belaka. Akidah benar, fiqh benar, tasawuf pun benar. Dia tak ada, bila dah ikut tasawuf, tak perlu akidah, tak perlu Asy'ariyah, tak perlu fiqh pun tak perlu. Itu semua sesat semua. Lupa daratan. Dia ingat dia lahir-lahir tu jadi sufi lah. Kecuali nama dia Muhammad Sufi, tak tahulah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil atas wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu ala wujudihi ta'ala hudusul alam, ay wujuduhu ba'da adamin. Wal alamu ajramun kazzawati wa a'radun kal harakati was sukun wal alwan. Dan dalil atas wujudnya Allah Subhanahu wa taala adalah baharunya alam ini, yakni wujudnya sesudah Adam dan adanya sesudah tiada. Dan alam adalah ajram ataupun jirim lah. Ajram tu jamak bagi jirim. Jirim bahasa Arab sebenarnya. Seperti zat-zat dan arad ataupun a'rad, iaitu jamak bagi arad. Seperti gerakan, diam dan warna-warna. Sifatlah sifat. So di sini saya nak beritahu ada apa makna jirim itu. Jirim ni terbahagi kepada dua. Satu yang dipanggil jauhar. Satu dipanggil jauhar ataupun nama dia jauharul farq. Bolehlah kita kiaskan kepada single atom. Kita boleh kiaskan kepada single atom. Itu yang pertama. Yang kedua, pembahagian jirim tu ialah jisim. Pembahagian jirim yang kedua ialah jisim. Satu jauhar, satu jisim. Jauhar ni boleh dikiaskan kepada single atom. Sebab makna dia, sebab apa, dia bukan menurut sebahagian
sebahagian pendapat mengatakan bahawa bukanlah yang dimaksudkan dengan jauharul fard itu adalah atom, tetapi dilihat dari satu sudut dia sama je. Maksudnya sesuatu juzuk yang paling kecil yang tidak boleh dipecahkan lagi. Suatu juzuk, satu bahagian yang paling kecil yang tidak boleh dipecahkan lagi dah. Maka dipanggil atom lah. Kalau dalam quantum fizik dia panggil apa? Quarks. Kalau atom tu kan ada 3 elektron, proton, neutron kan. Katanya yang paling tak boleh pecah tu penemuan terbaru ni dalam nanoteknologi ni, quantum fizik katanya quarks tu yang paling kecil, juzuk yang paling kecil yang tak boleh pecah tu. Itulah kita kiaskan kepada jauharul fard. Maksudnya satu partikel paling kecil yang tak boleh terpecah lagi. Itu dia panggil jauharul fard. Tetapi adakah jauharul fard itu single atom ataupun quarks itu wujud atau tidak, itu kena tengok kepada ilmu fizik lah. Ilmu fizik. Jadi sebenarnya wujud secara mustaqil, secara tersendiri, dia wujud ke tidak. Sebab apa? Jauhar ni ataupun jauharul fard ni ataupun dia mesti bergabung. Dia akan bergabung. Sebab kita kata air itu H2O kan, carbon dioxide CO2, oksigen sendiri O2. Dia tak boleh O1, dia mesti O2. Dia mesti gabung dengan dua, di mananya yang wujud di alam realiti ini dia mesti sekurang-kurangnya dua gabungan atom. Dia tak boleh satu single atom tu tak akan wujud. Dia mesti bergabung. Jadi itu makna jauharul fard lah. Yang kedua jisim. Jadi oleh kerana jauharul fard tu kita wujud ke tidak ataupun kita tak pernah nampak pun, tak boleh nampak. Pakai mikroskop baru boleh nampak. Pakai mikroskop baru boleh nampak. Jadi kita fokus kepada jisim lah. So yang dimaksudkan dengan jirim tu ialah jisim. Jadi bukan sebenarnya jauhar pun termasuk bahagian daripada jirim juga. Cuma jauharul fard tu terlalu kecil, tak boleh nampak, dan dia wujud ke tidak tu tak pasti. Kalau wujud pun kita tak nampak pun. Yang kita nampak ni jisim. Jisim ni apa? Jisim ni gabungan daripada jauharul fard. Jisim ni gabungan daripada jauharul fard. Kalau manusia tu entah berapa juta jauharul fard, dia tak tahulah. Kan kita belajar kan, atom campur atom bergabung jadi molekul, molekul bergabung jadi sel, sel bergabung jadi organ, organ bergabung jadi manusia, binatang, pokok dan sebagainya lah. Jadi kita biasanya difokuskan kepada jisim lah. Maksudnya kita sebut makhluk-makhluk ni selain Allah Ta'ala dipanggil jisim. Zatnya dipanggil jisim. Letak ingat dia. So di sini dalil bagi kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah wujudnya alam ini. Wujudnya alam ini, yang dimaksudkan dengan alam ini ialah ma siwallah. Apa-apa yang selain Allah itu, itulah alam. Dan kategori dia yang paling tinggi alam ini ada dua. Satu dipanggil arad ataupun satu dipanggil jirim, satu dipanggil arad. Jirim dululah, sebab arad tu sifat dia. So alam ini kategori yang paling tinggi sekali ada dua, iaitu jirim ataupun kita fokus kepada jisim lah. Saya lebih suka guna perkataan jisim. Tapi kitab ni dia guna perkataan jirim. Jadi sama je. Sebab apa? Jisim tu adalah bahagian daripada jirim. Jirim ni macam kategori jugalah. Dia ada dua, satu jauharul fard, satu jisim. Tapi yang kita nampak sekarang ni semuanya jisim. Jauharul fard kita tak nampak. So jirim atau jisim sama je lah. Satu lagi arad, iaitu sifat bagi jisim. Arad dia apa? Arad sifat bagi jisim. Contoh yang dia bagi harakat sukun, iaitu pergerakan ataupun tidak bergerak lah, dia panggil diam lah ataupun sukun. Saya kadang terbiasa sebut harakat. Nanti orang ingat ini belajar tajwid ke apa pula harakat dengan sukun ni kan. Saya lagi belajar sebuah harakat dengan sukun ni, ini belajar tajwid ke belajar akidah ni. Sebab tu istilah ni, istilah dia setiap bidang ilmu, istilah dia lafaz sama makna lain. Kalau harakat ni dalam istilah akidah berarti pergerakan. Sesuatu yang bergerak dipanggil harakat. Kalau sukun maksudnya dia tak bergerak, dia diam.
Dia diam, dia tak bergerak, kita kata sukun. Maknanya lawan bagi harakat lah. Lawan bagi harakat ialah sukun. Sukun bergerak, harakat bergerak, sukun diam. Kalau dalam tajwid, harakat tu yang baris bawah fathah, kasrah, dhammah tu kan. Kalau sukun tanda mati tu. Harakat sukun juga. Tapi jangan keliru Dalam akidah bila sebut harakat sukun, sebab saya kadang-kadang terbiasa. Harakat sukun. Maksudnya bergerak ataupun tak bergerak. Tu contoh-contoh arad atau contoh-contoh sifat jisim. Kemudian alwan, warna. Warna pun arad. Warna ni adalah arad. Banyak sebenarnya. Pembahasan tentang arad ni banyak. Nanti ada tajuk di situ. Pengertian arad. Lepas ni akan masuk kepada satu bab. Kita bahaskan apa itu arad. Sebab pembahasan tentang arad ni panjang. Jadi maknanya kita oleh kerana alam ini adalah dalil bagi kewujudan Allah Ta'ala, maka para ulama, sebagian ulama dia fokus dulu, kaji alam ini. Apa itu alam? Maksudnya selain Allah Ta'ala lah, selain Allah Ta'ala, zat dan sifat dia dipanggil alam. So alam tu terbahagi kepada dua perkara yang kategori paling tinggi lah, kita kata. Satu kategori jirim atau jisim, satu lagi kategori arad ataupun sifat bagi jisim itu. Tapi nanti dia pecah lagi. Dia akan pecah lagi. Jisim ada yang jisim yang membiak, ada jisim yang tidak membiak. Jisim yang membiak ni ada yang hidup, ada yang tidak hidup. Yang hidup contohnya manusia, binatang, malaikat misalnya. Tak tahu lah malaikat membiak ke tidak. Yang kita nampak je lah. Kita bahas yang tak nampak tu dia panggil metafizik kan. Pembahasan kalau benda gaib ni dia pembahasan metafizik, benda yang tak nampak. Kita bahas benda yang nampak je. So manusia, binatang ni benda yang membiak. Pokok pun membiak, cuma pokok benda tidak hidup. Ni ada yang kata pokok hidup, ada yang kata pokok tak hidup, ada yang kata pokok separuh hidup, macam-macam lah. Pembahagian tu ada khilaf jugalah. Kemudian selain daripada yang membiak tu macam batu, kayu, logam-logam kan, logam-logam semua, air apa semua tu, itu kan benda yang tak membiak. Lepas tu ada satu kategori lagi, ada yang pepejal, ada yang cecair, ada yang gas. Itu pecahan-pecahan dia lah semua tu. Kemudian arad pun ada pecahan dia. Macam mana sifat tadi kan, saya beritahu sifat Allah Ta'ala tu ada jenis-jenis dia, sifat umum, sifat khusus. Sifat khusus tu satu je sifat ma'ani, yang lain semua sifat umum, iaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat manawiyah. Nanti ada lagi sifat idhafiyah, sifat sandaran, iaitu seperti perbuatan Allah, sifat idhafi. Arad pun sama. Ada pecahan-pecahan dia. Ada arad yang wujudi, ada arad yang iktibari. Ada yang, kalau pembahasan tentang arad ni dengan jisim ni, dia panggil pembahasan maqulatul ashar. Pembahasan yang mengenai kategori yang 10. Kalau di sisi ahli falsafah, yang paling masyurnya Aristotle punya pendapat lah. Aristotle punya pendapat itu yang paling masyur. Maknanya bab fizik lah kita kata. Benda ni fizik. Cuma mutakalimin tak setujulah dengan pembahagian arad dari segi pembahagian falsafah, khususnya Aristotle. Mutakalimin dia ada pembahagian dia sendiri. Ulama-ulama kalam ni kita tak ikut pembahagian falsafah dalam bab arad ni. Dalam bab jisim, dalam bab arad kita punya kategori sendiri. Kita tak ikut falsafah. Sebab falsafah ni pelik. Falsafah ni dia membahagikan alam ni pelik. Nanti saya cerita insya-Allah sebagai tambahan lah. Macam mana sudut pandang ahli falsafah terhadap alam ini, dan bagaimana sudut pandang mutakallimin atau ulama kalam dalam masalah ni, terutamanya Asy'ariyah lah. Dan juga ahli falsafah sendiri mereka pun ada khilaf. Sesama mereka. Sama ada ahli falsafah zaman dulu Greek dengan Yunani itu, Aristotelnya, Socrates, Aflatunnya, Sophostoiyahnya dan sebagainya. Begitu juga ahli falsafah yang moden lah, seperti Newton, Einstein. Yang sekarang ni macam-macam lagi, David Hume, apa lagi, siapa lagi entah siapa ni ahli falsafah sekarang ni lah. Immanuel Kant, David Hume, apa lagi saya tak ingat, tak kenal sangat ahli falsafah zaman sekarang ni lah. Yang masyhur itulah kan, Einstein, Newton tu.
Kalau yang belakang lagi, dah jauh lagi macam-macam lah, Aristotle, Plato. Mereka sesama mereka pun khilaf. Yang ahli falsafah sesama mereka pun khilaf dalam membahaskan alam ni macam mana. So nanti saya akan bagi tahu juga bagaimana mutakallimin, iaitu ulama kalam. Minta terang secara ringkas beza ilahiyat aswaja dengan pihak yang satu lagi. Ilahiyat ini, apa maksud ilahiyat? Ilahiyat ni apa itu ilahiyat? Ilahiyat itu ketuhanan. Ilahiyat itu ialah sesuatu yang berkaitan dengan ketuhanan. Itu maksud ilahiyat. Sesuatu yang berkaitan dengan ketuhanan. Kalau sesuatu yang berkaitan dengan ketuhanan, maka biasanya dibahas itu sifat-sifat Allah Ta'ala. Dengan pihak yang lagi satu tu, mereka hanya terbatas kepada Al-Quran dan hadis sahajalah. Mereka terbatas di situ. Apa yang Quran sebutkan, mereka isbatkan. Apa yang Al-Quran nafikan, mereka nafikan. Apa yang Al-Quran tak sebut dan tak nafi, mereka diam. Dan mereka pun sesama mereka khilaf. Mereka pun sesama mereka khilaf juga. Maknanya apa yang Allah Ta'ala sebut tentang diri dia, zat dia lah. Maka ada yang disepakati dan ada yang khilaf. Sebab apa? Mereka fokus kepada Quran hadis, tetapi bila kita tanya makna dia apa, kat situ dia gagal. Kat situ dia gagal lah. Sebab apa? Sebab tu ulama kita kata kita tak cukup berpada dengan Al-Quran dan hadis. Kerana apa? Kerana Al-Quran dan hadis itu hanyalah lafaz. Bukanlah maksudnya hanyalah yang mana sampai kepada kita. Aku rotan dengan sekejap Jadi pihak yang satu lagi tu, mereka berpegang dengan Quran hadis. Dan kita tahu Quran dan hadis sampai kepada kita dalam bentuk lafaz. Jadi setiap lafaz itu ada makna di sebaliknya. Al-lafzu dalla 'alal ma'na. Lafaz itu menunjukkan kepada satu makna. Jadi untuk mengetahui makna sesuatu lafaz itu, daripada mana? Untuk mengetahui makna bagi lafaz itu, daripada mana? Kalau orang tu hanya kononnya berpegang kepada Quran sahaja, maka dia akan tersesat. Sebab Allah Ta'ala kata, yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Al-Quran itu boleh menyesatkan ramai orang. Maksudnya Allah menyesatkanlah, yudillu bihi. Allah menyesatkan dengan Quran. Maksudnya perumpamaan yang dibuat dalam Quran. Ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran itu, yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Maknanya Allah Ta'ala menyesatkan ramai orang dengan Quran, dan Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada ramai orang juga dengan Quran. Sebab dia lafaz. Quran dia hanya lafaz. Dan setiap lafaz tu menunjukkan makna. So kalau orang tu hanya berpegang kepada lafaz sahaja, dia sesat lah. Dia akan sesat. So, Imam Sanusi kata antara punca, salah satu daripada 6 punca orang tu menjadi kafir dan bid'ah kerana berpegang dengan lafaz Quran yang zahir, yang literal. Jadi kelompok tu konon-kononnya berpegang dengan Quran hadis, tapi dari segi makna dia gagal lah. Dari segi makna dia gagal.
Kerana dia tidak punya satu disiplin ilmu yang sudah dibangunkan oleh para ulama' dah 1000 tahun. Para ulama' telah membangunkan disiplin ilmu untuk mengkaji makna-makna Quran dan hadis. Dari segi lughahnya, dari segi balaghahnya, dari segi mantiknya, dari segi usulnya, dari segi macam-macam segi. Ulama' berhempas pulas mengerahkan segala kemampuan yang Allah beri, segala ilmu yang Allah beri untuk membuat kaedah-kaedah yang supaya kita tidak tersesat di dalam memahami Al-Quran. Dia tak pakai. Dia tak pakai. Dia kata itu semua ilmu bid'ah. Ilmu-ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu usul semua bid'ah tu, semua tu Nabi tak ajar. Itulah dia. Senang kita kata mereka ni jumud lah. Mereka ni golongan yang jumud. Memang setiap zaman, setiap manusia, setiap tempat ada orang macam ni. Ada orang macam ni. Kononnya dia berpegang kepada Quran hadis. Kononnya lah. Tapi bila kita tanya makna-makna sesuatu, dia kat situ nampaklah dia punya percanggahan pendapat dia tu. Bila dia kata Allah di langit sebab Allah kata macam ni, lepas tu kita tanya habis tu ayat-ayat yang Allah kata Allah di bumi tu macam mana pula makna dia? Oh, itu lain. Dia pusing lah. Mula dia pusing. Dia tak ada kaedah. Dia ni orang yang tak ada kaedah. Main cacah merbah lah kita kata. Cacah merbah. Atau kaedah yang dia buat sendiri ikutkan nafsu dia lah. Tak ikut jumhur ulama', tak ikut ijma' ulama'. Bila ada yang pandai sikit, pandai sikit ni dia cubalah nak mempertahankan, dia buat kaedah sendiri, kaedah yang ulama' pun pelik. Daripada mana kau dapat kaedah ni? Ini aku kata macam ni, aku punya pasal lah. Dia jenis macam tu lah. Kaedah dia sendiri, dia buat kaedah untuk membela pendapat dia itu. Orang guna kaedah, dia panggil kaedah kulliyah, kaedah yang menyeluruh, yang disepakati oleh para ulama' untuk memahami Al-Quran dan hadis. So, jadi ilahiyah dia, kita kata literal lah. Dia memahami ilahiyah tu secara literal, Quran hadis tu sajalah. Kita tidak, kita penuh dengan disiplin ilmu yang berhati-hati di dalam memberi makna kepada setiap lafaz dalam Al-Quran dan hadis, terutamanya yang berkaitan dengan akidah, khususnya yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, dengan ilahiyat. Itu beza lah, beza paling besar antara kita dengan mereka lah. Dan kalau kita tengok semua ulama'-ulama' besar, sama ada ulama' tafsir ke, ulama' hadis ke, ulama' akidah ke, ulama' fiqah ke, ulama' tasawuf ke, ulama' bahasa lughah ke, ulama' balaghah ke, ulama' mantik ke, semuanya majoriti Asy'ariyah, majoriti Syafi'iyah. Bukan nak tipu, tak percaya, kaji sendirilah, buat kajian sendirilah. Kalau saya tipu, maknanya semua ulama' tipulah. Buat kajian sendiri, tengok kitab akidah siapa paling banyak yang mengarang, kitab tafsir siapa yang paling banyak karang, kitab hadis, syarah hadis, mustalah hadis, ulama' mana yang paling banyak karang, kalau bukan Asy'ariyah Syafi'iyah. Buktikan. Hatu burhanakum, Allah kata. Datangkan bukti. Tak percaya, datang rumah saya, kitab lambat dia. Tengok ada tak nama-nama ulama' dia yang karang kitab? Adalah seorang dua, tapi bising macam 1 juta orang. Dia guna juga akal, tetapi dia tak mengaku. Mustahil orang tak guna akal tu. Orang gila je tak guna akal. Dia guna tapi cacah merbah akal dia. Muta'allaq itu ialah perkara yang berhubungan. Perkara yang berhubungan dengan sesuatu benda. Muta'allaq, perkara yang dihubungkan dengan sesuatu perkara yang lain dipanggil muta'allaq. Faham? Umumlah, biasanya dalam bab muta'allaq tu dalam bab sifat. Jadi contohnya sifat kudrah, muta'allaq dia ialah makhluk. Itu paling mudah. Sifat kudrah Allah, muta'allaq dia adalah makhluk. Maksudnya sifat kudrah Allah berta'alluq dengan makhluk. So makhluk tu dipanggil muta'allaq, sesuatu yang dihubungkan dengan sifat kudrah Allah. Sebab Allah ciptakan makhluk dengan kudrah, dengan kuasa dia. So makhluk ini adalah muta'allaq bagi kuasa Allah Ta'ala atau sifat kudrah. Itu contoh maksud muta'allaq. Banyak lagi lah. Muta'allaq ni bukan itu saja, banyak lagi. Apa saja yang ada hubungan, maka yang dihubungkan tu dipanggil muta'allaq. Apa saja yang ada hubungan, maka yang dihubungkan tu dipanggil muta'allaq. Cukup saya ada kuliah lain pula online ni.
Kita dah sejam ni, Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung pada masa akan datang. So setakat dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya lah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik, kita faham, amalkan, sampaikan, dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sama-sama.